Oke, salam hormat balik-balik. Kita sambung pembelajaran kita ke topik 41.4. Oke, kekardinalan cardinality antara entiti dalam hubungan. So, untuk hari ini, cikgu akan bincang dua topik ya. Topik ini pendek saja. So, selepas Anda belajar topik ini, Anda boleh kenal pasti apa itu kekardinalan. Masuk kekardinalan, macam mana kita nak guna. Macam mana kita nak tulis lah. Kekardinalan antara entiti. Masih ingat tak apa maksud entiti sebelum ni? Kita sudah belajar. Ini jenis-jenis kekardinalan. Untuk tingkatan 3, Anda hanya belajar 2 jenis saja. Satu ke satu, one to one. Satu titik, dua titik ni satu. Lepas tu one to many. Satu kepada banyak. Satu kepada banyak. So, kita aja belajar 2 jenis ini saja. Ada yang banyak kepada banyak. Itu tingkatan 4 nanti Anda akan belajar nanti. Sekarang kita tengok apa maksud kekardinalan. Dia maksudnya dia menghubungkan antara entiti dalam satu pangkalan data. So, dalam satu pangkalan data itu apa hubungannya? Contohnya pelajar dengan ujian. Apakah kekardinalan? Ataupun pengguna, kita penggunakan beli barang. Pengguna dengan barangan di pasar, apa hubungannya? Contohnya pengguna dengan handphone, pengguna dengan nombor telefon, apa kekardinalan, apa hubungan? Boleh tak kita beli, satu orang beli banyak handphone, nombor handphone, boleh tak? Itu maksudnya kekardinalan. Ini sudah kita belajar tadi. Satu ke satu, satu ke banyak. Kita tengok contoh. One to one. Apa contoh one to one? Contohnya seorang pengetua menguruskan sebuah sekolah. Satu sekolah hanya mempunyai seorang pengetua. So, macam mana kita nak menulis ini? So, Anda perlu belajar gambar aja EAD. Ini gambar aja EAD ya. Juga tunjukkan di sini. Ini dah. So, Anda perlu lukis yang inilah. Segi 4 tepat ini. Ini maksudnya entity. Ini pun entity ya. Segi 4 tepat bukan segi 4 sama. Bukan bujur juga. Segi 4 tepat. Yang tengah-tengah ini adalah kata kerja. Ini diamond shape ataupun layang-layang lah. So, dia mesti kata kerja di sini. Contohnya pengetua. Entity biasanya kita guna huruf besar lah. Sini huruf besar, kata kerja ni huruf kecil. Ini maksudnya ni. Satu kepada satu. Kita tulis satu, sini satu. So, exam nanti akan tanyalah soalan macam ni, minta kamu lukis sendiri. Cikgu akan bagi satu soalan macam ni. So, Anda lukis sendirilah. Kata kerja di sini yang sesuai lah. Tak semestinya perkataan mengurus. Mungkin mentadbir kan. Mengawasi kan. Macam mana. Yang kata yang sesuai lah. Pengetua menguruskan satu sekolah. Satu-satu. Ada lagi contoh satu-satu? Ada tak? Ini contoh Tadi itu gambar aja EAD. Ini gambar aja dalam bentuk jadual. Ini ialah entity. Kamu tengok sini. Mana pengetua dah? Ini nama pengetua semua. So, di sini dia hanya uruskan satu pengetua, hanya uruskan satu sekolah sahaja. Ini kod sekolah di sini. Ini kod sekolah, ini pun kod sekolah. So, pegawai, nama pegawai. Di sini ialah nama sekolah. Dalam sekolah tu ada apa? Guru dan murid.
So, waktu salin mungkin boleh salin, tak perlu salin semua. Mungkin ambil 2 contoh lah. 2 contoh. Oke. Noria dengan Johari. Cukup lah. Oke, ini pun ambil 2, tak perlu semua lah. Oke, ini maksudnya 1 kepada 1. Mana tahu soalan keluar macam ni. Oke, dia bukan keluar dalam bentuk ayat macam ni. Dia keluar dalam bentuk gambar aja. Table, jadual. So, berdasarkan jadual ni, lukiskan gambar aja IAD macam ni. Macam mana kita tahu itu adalah hubungan 1 kepada 1. Kamu tengok sini. Ada ulang ke tidak? Oke, nama pegawai itu. Ini nama pegawai. Ada ulang ke tidak? Tidak. Lepas itu nama sekolah ada ulang? Tidak ada. Oke, kod sekolah ada ulang? Tidak ada. So, maksudnya itu hubungan 1 kepada 1 lah. Oke. Oke, sekarang kita tengok yang kedua. 1 kepada banyak. Apa contoh? Oke. Sebuah buku hanya boleh dipinjam oleh seorang murid. Seorang murid dapat meminjam banyak buku. Dia boleh pinjam banyak buku, tapi satu buku tu hanya boleh pinjam kepada murid. Oke, satu buku memang satu orang pinjam. Sekali lah. Oke, kita tengok. Macam mana kita nak tulis entiti murid, entiti buku. Satu murid boleh meminjam banyak buku lah. Oke. Banyak buku. Satu murid boleh pinjam banyak buku. Oke, meminjam di sini. Oke, pinjam kah, meminjam kah? Oke. Ini contohnya. Mana murid tadi? Oke, murid ID dah. Oke, 001. Coba tengok 001. Oke. Dia pinjam buku teks. Dia pinjam 1. Ada murid dah pinjam 2. Satu murid. Di sini 002. Adam. Oke, 2 pelajar ni. Oke, dia boleh pinjam 2 buku. 2 buku di sini maksudnya banyak lah tu. Oke, kita consider banyak. 1 pelajar boleh meminjam banyak buku lah. Jangan tulis 2 buku. Banyak buku. Sebab di sini kita hanya bagi suatu contoh lah. Kalau nak tulis banyak sangat nanti jadual terlalu banyak. Oke, boleh faham tak faham boleh tanya nanti Oke, 1 murid di sini. Nampak murid di sini. Yang lain murid ini tak perlu tengok lah sebab dia hanya pinjam satu buku sahaja. Sebab dia tak ada ulang kan. ID murid di sini tak ada ulang. Ini saja ulang Oke, 002. Oke, dia pinjam 2 buku. Oke, 2 buku yang berbeza. Kamu tengok kod buku pun berbeza. Oke. So, itu maksudnya 1 murid boleh pinjam banyak buku. Oke, boleh. Oke, ini adalah gambar aja IAD lah. Oke, gambar aja IAD. Oke, IAD maksudnya Entity Relationship Diagram IAD. So, perlu belajar melukis contohnya 1 guru menguruskan 1 kelas. Contohnya guru tingkatan. Oke, dia tak ada menguruskan 2 kelas. Biasanya 1 kelas. 1 guru menguruskan 1 kelas sahaja. Oke, so ini yang pertama sudah habis. Oke, kita tengok yang kedua. Oke, slide topik kedua. Oke, sekarang kita macam mana nak membina pengkanan data. Oke, bina pengkanan data. Oke, macam mana kita nak bangunkan So, waktu kita bina pengkanan data, oke, dia mesti ada entity, table ataupun jadual. Kalau BM jadual, oke, boleh tulis tekan sini. Jadual, table ataupun nama lain, entity, attribute, field. Di sini BM panggil apa? Medan. Attribute, field, medan. MEDAN, medan. Lepas itu hubungan. Baru tadi kita sudah belajar hubungan. Oke, kita tengok sini. Kalau kita nak bangunkan pengkanan data, kan? Oke, apa software ataupun perisian yang perlu kita gunakan? Oke. So, perisian yang kita nak bangunkan itu ataupun uruskan pengkanan data kita panggil sebagai DBMS, Database Management System.
Ada banyak contoh lah. Database Management System ada banyak. Okay, kita tengok contoh-contoh. Di sini. Ni dalam komputer. Semua ada komputer. Nanti beritahu cikgu dalam masa ada komputer kat. Cuba cek dulu. Microsoft Access ada tak software ni? Dia bersama dengan PowerPoint, Microsoft Word. Cuba cek ada tak? Okay. Ataupun kakak siapa yang ada belajar Form 4, Form 5, mereka sudah belajar ni. MySQL. Ni Form 5 ada belajar. Ini DBMS yang lain yang biasanya kita gunakan MySQL atau MySQL Server. Okay, ini yang popular lah. Ini Microsoft Access ni untuk database yang kecil. Okay, database yang kecil macam MySejahtera itu tak boleh pakai ini Dia biasanya guna MySQL atau MySQL Server macam tu contohnya lah. Okay, MySejahtera itu ramai orang pakai kan. Okay. Shopee mereka mungkin guna ni MySQL. Ini open source free of charge Okay. So, apa objek-objek yang ada dalam penggan data? Kita perkenalkan berkenalan dengan objek-objek Ada 4 objek dalam Microsoft Access. Okay, Microsoft Access yang pertama jadual table, jadual table ataupun kita panggil sebagai entity Ini satu entity satu entity. Contohnya pengetua satu entity, satu table. Murid satu entity, satu table. Guru satu entity, satu table. Okay. Biasanya dia disimpan dalam laju medan. Nanti juga terangkan attribute dalam entity dia ada attribute. Nama dia, IC dia, kunci primer dia, okay, ID dia. Okay, dia menyimpan data mengikut baris. Okay, satu baris. Okay, setiap baris dipanggil sebagai satu record. Okay, minggu lepas sudah kita terangkan Nanti juga tunjukkan contoh macam mana dipanggil sebagai record. Okay, ini dia. Ini satu baris. Okay, sini sampai habis satu baris. Okay, contohnya ini kan 107 sampai habis semua ni adalah satu record. Ini satu baris lah. Ini dipanggil sebagai table. Table nama dia maka. Okay, ini dipanggil sebagai medan ataupun dipanggil sebagai attribute. Okay, attribute pertama ID maka, ID murid, BM, BI, size, maths, sejarah, geo, ASK. Ini maksudnya table. Ini gunakan Microsoft Access untuk bangunkan Okay, ini objek kedua, pertanyaan query Query. Apa tujuan query? Okay, dia meminta data. Okay, contohnya maka siapa paling tinggi? Pelajar selama maka pelajar harian itu maksudnya query. Okay, data di bawah itu boleh dicetak ataupun dipaparkan Okay, contohnya KKM dia nak meminta siapa yang sudah divaksinkan. Okay, dia boleh ambil melalui MySejahtera Okay, syarikat MySejahtera akan paparkan hantar maklumat kepada KKM Okay, siapa sudah terima 1 dos, 2 dos. Okay, siapa yang belum terima semua dia tahu Okay. Data yang buat itu boleh dibuat perubahan pembetulan ke apakah. Okay, so maklumat tertentu. Okay, yang ini contoh contoh. Okay, buat pertanyaan nanti juga akan tunjukkan Okay, tunjukkan cara kita membuat queue. Okay, borang ni adalah antara muka pengguna dalam komputer. Jadi kita pengguna Okay, untuk memudahkan kita mengisi maklumat berbanding dengan kita isi dalam table. Okay, ini contoh dia Okay, memudahkan kemasukan data. Okay, dia boleh paparkan lebih daripada satu jadual. Okay, selain daripada dalam bentuk baris dan lajur kan. Kalau kita isi borang, contohnya isi Google Form, lagi senang banding dengan kamu isi borang-borang dalam bentuk baris dan lajur. Okay, susah sikit
Okay, dia boleh memaparkan data daripada pertanyaan query tadi, objek query tadi. Okay, kalau kita nak ubah data pun boleh. Okay, so form ini maksudnya kita boleh ubah dia, lihat dia, ataupun kita masukkan. So banyaklah fungsi form di sini. Okay, cikgu bagi satu contoh, ini form. Okay. Okay, senang kita isikan banding dengan dalam bentuk bentuk table. Okay, bentuk table semua ni ada dipaparkan di sini sekaligus. Okay, ni contoh. Okay, akhir sekali objek laporan report. Okay, apa fungsi report di sini? Okay, dia hanya paparkan. Okay, mungkin satu jadual ataupun beberapa jadual berdasarkan pertanyaan kita. Contohnya pertanyaan. Okay, dalam Messenger contohnya. Kita nak tanya, okay, inquiry di sini, berapa orang sudah divaksinkan? Okay, ataupun kita nak tanya inquiry di berapa warga 60 tahun ke atas sudah divaksinkan. So, dia akan paparlah dalam sejahtera. Okay, so KKM akan tahulah itu adalah satu laporan berdasarkan pertanyaan. Okay, contohnya SAPS. Cikgu kelas nak memaparkan keputusan semua kelas. Contohnya ASK 1A, 1B. Dia akan list down semua lah markah-markah mereka. Laporan ni biasanya boleh dicetak ataupun dibuat analisis. Ini contoh dia. Dua pelajar sudah dicetak. Kita hanya cetak pelajar perempuan bangsa Melayu. Contoh, kita paparkan benda macam ni. Itu sahaja. Hari ini kita sudah belajar kekardinalan dan objek-objek dalam database, pangkalan data. Yang pertama, jadual. Kedua, form. Ketiga, pertanyaan. Keempat, laporan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.